الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi ini kita diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu bersama-sama menghayati hadis-hadis mutiara-mutiara daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ciri-ciri keimanan, dan kita akan meneruskan lagi huraian berkenaan dengan menjaga hak jiran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, hadis yang ke-15 yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi dalam susunan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليأكل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebelum ini kita telah menguraikan tentang bagaimanakah antara ciri keimanan itu dengan kita menjaga lidah kita. Dan pada kali ini kita akan melihat apakah yang dimaksudkan pula dengan menghormati jiran. Dalam hal kita menghormati jiran ini, ada beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis yang dibacakan tadi. Di antaranya ialah dengan menjaga hubungan tetangga dan berwasiat tentang jiran. Apakah yang dimaksudkan itu? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, di antara tanda kesempurnaan iman dan kebenaran Islam seseorang itu ialah bila dia berbuat baik kepada jirannya dan dia tidak menyakitinya, sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah bagi kita Al-Quran sebagai dalil dalam masalah ini, bahawa Allah Taala sendiri meletakkan perintah berbuat baik kepada tetangga ini sama dengan perintah beribadat kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Janganlah kamu sekutukan Allah dengan apa sekalipun. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu, kaum kerabat kamu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan juga rakan sejawat. Jiran tetangga yang jauh ini siapa? Jiran tetangga yang dekat pula siapa? Jiran tetangga yang jauh ini ialah yang datang, yang jauh dari segi kedudukan rumah ataupun dari segi keturunan. Manakala teman sejawat ialah teman dalam perjalanan ataupun seumpamanya. Oleh itu, bila kita berbuat baik dan memuliakan tetangga ini adalah satu perkara yang dituntut oleh agama. Syarak sangat menitik beratkan memuliakan jiran tetangga. Bahkan perhatian yang pernah diberikan oleh Islam terhadap jiran tetangga ini tiada tandingannya dalam sejarah perhubungan sosial. Cuba kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ما زال جبريل يوصني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Malaikat Jibril sentiasa berwasiat kepadaku tentang jiran tetangga sehingga aku menyangka bahawa Jibril akan menjadikan jiran sebagai waris seseorang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya Nabi SAW menyangka bahawa Jibril akan menjadikan bagi seseorang jiran itu satu bahagian daripada harta pusakanya ataupun daripada harta pusaka jirannya apabila jiran itu meninggal. Ini disebabkan berulang kali dia menerangkan kepada Nabi SAW tentang hak-hak jiran tetangga. Muslimah dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula kalau kita menyakiti jiran? Orang yang menyakiti jirannya itu adalah tanda kecacatan iman yang boleh membawa kepada permusuhan dan kebinasaan. Kita tahu bahawa menyakiti jiran ini diharamkan dalam Islam dan dia tergolong dalam dosa besar yang akan dibalas dengan seksa yang amat dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga akan menghalang pelakunya daripada sampai ke darjat kelebihan dan kesempurnaan iman. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apakah dosa yang paling besar wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Thumma ayyu? Qala an taqtula waladaka makhafata an yat'ama minka. An taqtula waladaka makhafata an yat'ama minka. Thumma qala thumma ayyu? Qala an tuzaniya halilata jarika. An tuzaniya halilata jarika. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah dosa yang paling besar? Rasulullah menjawab 3 perkara. Yang pertama, engkau menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, yang kedua, kamu membunuh anak kamu lantaran kamu takut berkongsi makanan dengannya. Jahat tak jahat? Daripada anak dia makan makanan, dia bunuh anak dia, tak payah. Dia buang anak dia. Itu banyak yang berlaku. Itu juga antara dosa-dosa besar. Dan yang ketiga ialah engkau berzina dengan jiranmu. Waliyazubillah. Iaitu engkau menggoda isteri jiran sehingga dia bersetuju untuk berzina. Lalu kamu menzinainya. Pujuk, mengorak isteri jiran. Kemudian bila dia sudah bersetuju, kemudian kamu berzina dengan itu antara dosa-dosa besar. Waliyazubillah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala tidak menguji kita dan menguji orang yang kita sayang dengan perkara-perkara sedemikian. Diriwayatkan pula daripada Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Lalu ditanya, siapakah wahai Rasulullah yang tidak beriman itu? Jawab baginda, sesiapa yang jirannya tidak merasa aman daripada kecelakaannya. Jirannya tidak terselamat daripada kejahatan dan keburukannya. Dikehendaki dengan perkataan tidak beriman di dalam hadis ini ialah tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman dan tidak selamat dia daripada azab Allah, daripada azab Allah. Begitu juga Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim telah meriwayatkan satu hadis daripada Abu Hurairah, dikatakan, qila ya Rasulullah, inna fulanata tusalli bil-lail wa tasumu an-nahar wa fi lisaniha shay'un tu'dhi jiranaha سليطة. قال لا خير فيها هي في النار. وقيل له إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأنوار من الأقط وليس لها شيء غيره
ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok bagaimanakah ancaman jahat, ancaman buruk, ancaman yang menakutkan kepada orang yang jahat pada jiran, manakala orang yang baik kepada jiran diangkat martabatnya. Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, si fulanah ni selalu solat malam, selalu berpuasa siang hari, cuma keluar dari lidahnya itu perkara yang menyakitkan hati jiran. Lidahnya lancang. Lalu baginda bersabda, tiada kebaikan padanya dan dia di dalam neraka. Kemudian diceritakan lagi kepadanya, kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, si fulanah itu melaksanakan solat 5 waktu, solat fardu sahaja. Dia berpuasa Ramadan sahaja dan bersedekah hanya dengan beberapa ketul keju saja, minal aqti. Tidak lebih daripada itu. Dan lisannya baik, tidak menyakiti jirannya. Dan baginda Nabi SAW menjawab, dia di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai jiran kita hari ini yang baik dengan kita, yang suka seronok dengan kita, mendoakan kita, tidak mengutuk kita depan dan belakang. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita kenalah bertaubat dan kita hendaklah mencari jalan untuk berbaik dengan jiran dan memohon maaf sekiranya ada kesalahan. Bagaimana cara kita nak berbuat baik pada jiran ini? Di antara jalan untuk kita berbuat baik pada jiran ini, antaranya ialah kita menolongnya ketika dia berhajat. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Umar radhiyallahu taala anhu disebut bahawa tidak boleh kenyang seseorang mukmin sedangkan jirannya dalam kelaparan. Kan? Ada hadis lagi, dah ada nyanyi lagi sekarang ni, kan? Tidak boleh kenyang seseorang mukmin sedangkan jiran tetangganya dalam kelaparan. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang hal ini, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu fi ila janbihi ja'i'un wa huwa ya'lam. Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ila janbihi ja'i'un wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepadaku seseorang yang tidur malam dalam kekenyangan sedangkan jiran tetangganya kelaparan dan dia tahu. Ada jirannya yang kelaparan dan dia tahu, dan dia membiarkan jirannya itu tidur kelaparan. Dalam Sahih Muslim daripada Abu Dhar radhiyallahu taala anhu juga berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Abu Dhar, "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu, thumma anzur ahla baiti min jiranik, fa'asibhum minha bima'ruf. Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu, ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف." Ini nasihat kepada Abu Dhar. Jika engkau memasak daging dan seumpamanya yang berkuah, banyakkanlah kuahnya. Kemudian cuba perhatikan keluarga jiran tetanggamu dan berikanlah kepada mereka sebahagian kepada mereka dengan cara yang baik. Maksudnya berikanlah mereka sebahagian daripada makanan itu, masakan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak lagi cara yang kita boleh berbuat baik kepada jiran ini. Antaranya kita membantu dan berusaha memberi manfaat kepadanya sekalipun terpaksa bertolak ansur dalam mendapatkan hak ataupun perkara yang sepatutnya menjadi miliknya. Selagi mana sikap bertolak ansur itu tidak mendatangkan mudarat lah. Ini ternyata dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi." La yamna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seseorang dari kamu menegah jirannya. Menegah apa? Menegah daripada jirannya menumpang atau menyandarkan kayu pada rumah ataupun pada dinding rumahnya. Hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita hidup memang berjiran. Berjiran ini berjiran berkongsi dinding. Rapaknya sekali kan.
Kadang-kadang ada jiran kita nak renovation rumah, nak tambah, letak batu depan rumah, mengganggu jiran, ataupun letak dinding melekat dan sebagainya. Kadang-kadang ini mengundang kemurkaan, mengundang kemarahan, mengundang perbalahan. Sebenarnya dalam hal ini sama-sama kita betul ansur. Boleh jadi hari ini dia nak membaiki rumah, boleh jadi esok pula jiran kita, kalau kita tidak mengizinkan kepada jiran kita, boleh jadi dia juga tidak akan mengizinkan. Sedangkan itu adalah hak berjiran, itu kita sama-sama betul ansur. Dan kalau berlaku kerosakan, sama-samalah kita faham-faham untuk membaikinya. Antara cara lain untuk kita membantu jiran ini ialah kita menghulurkan hadiah. Terutama ketika ada sesuatu munasabah ataupun perkara yang bersempena. Sempena hari lahir, sempena hari kahwin anaknya, sempena hari lahir cucunya, sempena hari persaraannya, sempena macam-macam sempena lah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna jaratan li jaratiha." لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. Janganlah seseorang itu memandang hina kepada jirannya sekalipun dengan satu firsana syat. Apa maksud firsana syat? Hadis ini bermaksud janganlah kita memandang kecil untuk menghadiahkan jiran tetangga dengan sedikit benda sekalipun. Ada sedikit, kita kata, sikit sangat, tak rasa macam malu nak bagi. Walaupun sedikit, kita hadiahkan. Nabi SAW memberikan contoh seperti firsanashah. Apa? Sedikit tulang yang mengandungi sedikit daging. Tulang ada daging sikit saja. Jangan dengan kata lain, hendaklah kamu memberilah apa juga hadiah dalam bentuk, dalam keadaan, dalam situasi macam mana pun. Jangan madu, alah sikit sangat, tak cukup. Beri juga. Sekurang-kurangnya itu tanda ingat. Kalau sikit itu tanda kita ingat kepadanya. Kalau kita bagi banyak tu, tanda kita ada. Tanda kita berada, kita bagi banyak. Tanda kita tak ada, kita bagi sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga dalam hadis ini juga disebut tentang menghormati tetamu. Tetamu juga adalah individu insan yang perlu diberi penghormatan. Kerana ini adalah tanda keimanan dan sebahagian daripada gambaran kebaikan Islam seseorang, kesempurnaan Islam seseorang. Kerana Nabi SAW menerangkan kepada kita melalui hadis ini bahawa sesiapa yang beriltizam dengan syariat Islam ini, dia berjalan di atas muka bumi ini sebagai mukmin yang sejati, maka antaranya dia mesti menghormati, berbuat baik, berlaku ihsan kepada tetamunya. Jadi pada jiran, yang ini kepada tetamu. Kerana ini adalah bukti siqahnya, bukti kepercayaan dan benar tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tetamunya. Bagaimana kita nak menghormati tetamu? Kita layan tetamu. Bagaimana cara kita melayani tetamu? Hak bagi tetamu ke atas tuan rumah atau satu bonus saja. Itu hak yang perlu ataupun hanya suka hati saya lah, bonus daripada saya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, dalam memahami ini, tetamu ni sebenarnya macam mana? Kita faham bahawa melayani tetamu ini di antara kemuliaan akhlak dan adab-adab Islam. Ini adalah adab para Nabi, bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tetamu yang datang, malaikat yang datang bertiga tu kan. Dan juga para salafus soleh terdahulu. Jadi adakah melayani tetamu itu suatu kemuliaan dan ihsan daripada orang yang dizarahi, ataupun ianya adalah salah satu hak bagi tetamu yang wajib kita penuhi? Bila orang datang, kita nak layan, kita layan. Kita tak nak layan pun, biar je lah. Begitukah? Ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Al-Imam Ahmad dan Al-Layth berpendapat bahawa melayani tetamu itu adalah wajib dalam batasan masa satu hari satu malam. Tetamu datang satu hari, wajib kita layan dia. Jamu pagi, makan pagi, tengah hari, malam, kita kena. Wajiblah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, Lailatul Dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Lailatul Dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Satu malam tetamu adalah hak dan wajib ke atas setiap muslim. Maksudnya kita wajib melayan tetamu datang dari mana-mana, sekurang-kurangnya wajib kepada kita untuk memberikan segala hak-haknya, makan, minum, tempat tinggal, pakai dan sebagainya untuk satu hari. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sebuah hadis daripada Uqbah bin Amir berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengutus kami, maka bila kami singgah pada satu kaum, tetapi kaum itu tidak melayan kami, bagaimana pendapat kamu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan baik-baik, in nazaltum biqaumin فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. Sebab Rasulullah ni selalu menghantar para sahabat untuk pergi berdakwah, kadang-kadang pergi hantar jauh, dan kadang-kadang bekalan tu habis, dan bila sampai ke sana nak tidur di mana, nak makan di mana, kita tidak tahu. Lalu para sahabat tanya Uqbah bin Amir. Lalu Rasulullah bersabda, yang bermaksud jika kamu bertamu pada satu kaum, kamu datang, kamu sampai pada satu kaum sebagai tetamu, lalu mereka memberikan layanan yang sepatutnya untuk kamu, maka terima. Tapi jika mereka tidak melaksanakannya, maka ambillah hak-hak kalian sebagai tetamu yang sepatutnya mereka tunaikan. Ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab menghormati tetamu. Ini adalah merupakan kata-kata perintah, dan perintah di sini adalah wajib. Apabila dikatakan layanan itu wajib, sedangkan tuan rumah tidak melayaninya, apakah tamu tersebut ada hak untuk mengambil haknya sebagai tetamu dengan sendiri, atau dia mengadukannya kepada hakim agar mengambil haknya? Tuan rumah tak layan dia, nak minum air, tamu tak bagi air, dia pergi ambil sendiri ke? Ataupun lepas tu dia pergi mengadu, buat report kepada pihak berkuasa? Macam mana? Dalam hal ini ada dua riwayat. Al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, menurut Al-Imam Ahmad ada dua riwayat lah. Manakala menurut jumhur ulama pula, melayani tetamu itu adalah sunat, dan dia adalah antara kemuliaan akhlak. Jadi ia tidaklah wajib. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, muliakanlah. Dan dalam riwayat yang lain, berlaku baiklah. Di mana kedua-duanya telah menunjukkan kepada kita wajib. Kerana memuliakan tetamu dan berbuat baik kepadanya adalah tergolong dalam bab keutamaan akhlak. Bila kita menerima tetamu, ada beberapa adab. Adab sebagai tuan rumah dan adab juga sebagai tetamu. Adab menerima tetamu ni macam mana? Antara adab melayan dan menghormati tetamu ialah dengan riang, dengan ceria, dengan muka manis di hadapan tetamu. Lembut semasa berbicara dengannya. Segera cepat-cepat menghidangkan air, menghidangkan makanan, menghidangkan apa-apa yang boleh sekadar yang kita mampu. Dan pada sehari semalam pertama hendaklah kita lebihkan makanan daripada yang diberikan kepada keluarga. Kalau biasa kita masak untuk 5 orang, hari ini ada tetamu 2 orang, kita lebihkanlah masak. Dan pada hari yang berikutnya, diberi makan sebagaimana yang diberikan kepada keluarganya, tanpa membebankan dirinya untuk menyediakannya. Jangan sampai memudaratkan keluarga pula, terpaksa pergi berhutang. Ada orang nak datang, nak pergi berhutang. Makan apa yang ada lah. Biasa kita dengan keluarga anak-anak kita ni makan nasi, lauk telur saja kan. Tiba-tiba tamu nak datang, terpaksa pergi berhutang, pergi beli ayam, daging dan sebagainya. Jangan membebankan diri kita. Boleh kita nak layan tetamu lebih untuk satu hari, tapi yang biasa-biasa tu biasalah. Sehingga dia tidak membebankan, sehingga boleh memudaratkan. Tamu dapat balik tapi hutang kita tak terbayar. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-diyafatu 3 ayyam. Ad-diyafah 3 ayyam wa jaizatuhu yawmun wa laylah. وجائزته يوم وليلة فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليهم. Kan?
Melayan tetamu itu selama 3 hari. Yang wajibnya 1 hari 1 malam. Manakala lebih daripada itu adalah sedekah sunat. Tapi orang yang menerima sedekah ni janganlah pula sampai tak nak balik, sampai tuan rumah pun tanya bilalah orang ni nak ambil beg dia balik, kan. Datang tu dengan beg besar, agak-agak bukan 3 hari ni mungkin 30 hari ni, kan. Jadi di antara adat tetamunya, tuan rumah kena layan dengan sebaiknya. Manakala adat tetamu dia kena fahamlah. Dia jangan menyusah dan menimbulkan rasa tidak senang kepada tuan rumah, kan. Di antara perkara yang boleh menyusahkan tuan rumah ialah tinggal di rumah tuan rumah ni lebih daripada 3 hari. Ataupun dia tinggal bersama orang yang dia ziarahinya itu, sedangkan dia tahu bahawa orang yang dia ziarahi itu tidak memiliki apa-apa untuk melayan tetamu. Ada kerja lagi, terpaksa keluar ke sana kemari lagi. Jadi akan menyusahkan, memberatkan, musyaqqah kepada tuan rumah. Tuan rumah nak halau bukan orang lain ni, adik-beradik dia, adik keluarga dia, warga-warga dia daripada kampung, kan. Datang tu macam tak nak balik lah, kan. Jadi Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Shuraih, bahawa Nabi SAW bersabda, la yahillu li rajulin muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimahu. لا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. Nabi SAW bersabda bahawa tidak halal bagi seorang Muslim yang bermukim di tempat saudaranya sehingga menjatuhkannya ke dalam dosa. Macam mana? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sehingga boleh menjatuhkan ke dalam dosa? Baginda SAW menjawab, dia bermukim di sisinya sedangkan dia tahu saudaranya tidak memiliki sesuatu pun untuk menghormatinya, untuk melayaninya, untuk meraihkannya. Dalam hal tersebut, dalam keadaan ini, tuan rumah boleh menyuruh tetamu tadi beredar, terutamanya setelah 3 hari lah, kerana dia telah menunaikan kewajipannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengapa kita baca hadis ini dan mengapa pentingnya hadis ini? Apakah kepentingan kita beramal dengan hadis ini? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita memang banyak berjalan. Dulu memanglah tak ada banyak homestay, tak banyak hotel untuk menginap, kan. Mungkin ada tapi tidak banyak. Hari ini macam-macam homestay. Jadi itu satu pilihan lah. Tapi kadang-kadang bukan semua orang mampu untuk datang daripada tempat yang jauh, tempat yang tidak kenal, nak cari homestay, cari hotel. Mungkin ada orang sahabat-sahabat yang jauh-jauh, yang pernah berkawan masa sekolah dulu, masa kat universiti dulu. Jadi hadis ni sangat penting lah, sangat relevan untuk kita beramal buat masa sekarang ni, kerana kita banyak berjalan. Jadi beramal dengan isi kandungan hadis ini yang kita telah ketahui ini adalah sangat penting kerana dia dapat merealisasikan kesatuan kalimah, wahdatul kalimah, dapat menyatukan hati, wahdatul ummah, dapat menghilangkan kedengkian, perasaan iri hati, hasad, dengki, kerana manusia ini hidup dalam berjiran dan dalam bertetangga ini dan saling kunjung mengunjung ini. Sekiranya setiap orang menghormati tetangganya, menghormati tetamunya, maka baiklah masyarakat, stabillah umat Islam. Kasih sayang dan kesatuan akan mewarnai masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila setiap orang beriltizam dengan adab-adab pertuturan yang baiklah. Dia berkata yang baik dan dia diam kalau dia berkata baik, sama ada berkata baik ataupun dia diam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dari yang kita bacakan ini ada 3 perkara penting ini, bahkan lebih daripada itu lagi. Semoga kita dapat beramal dengannya, berkata baik ataupun diam, memuliakan tetamu dan juga memuliakan jiran dengan tidak menyakitinya. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.